Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz. Okey, kita sambung daripada nombor 21. Okey, nombor 21 ni senang je. Korang kena masuk salah satu titik. Tapi kena buat satu-satu lah. Okey. Jom kita tengok satu persatu. Okey, dia bagi 3x tolak y lebih besar daripada 1. Okey, ambil lah yang pertama kita masukkan negatif 1 ni. So 3 darab negatif 1 tolak y lebih besar daripada 1. So negatif 3. Okay, ni pindah. Ni pun pindah. So ni tolak 1. Ni jadi y. So y kurang daripada negatif 4. Betul tak y tu jawapannya negatif 4? Tak betul. So A salah. Okey, tengok B pula. 3x tolak y lebih besar daripada 1. Gantikan x sama dengan kosong. Okey. So negatif y lebih besar daripada 1 ataupun y lebih, kita pindahkan tanda kalau pindahkan negatif, y kurang daripada negatif 1. Okey, sepatutnya kita kena dapat y sama dengan negatif 2 Okey, jom tengok D dulu. Okey, masukkan 1. So 3 tolak y lebih besar daripada 1. Pindahkan 1 ke sini, y ke sana. Jadi 3 tolak 1 sama dengan y. So y kurang daripada 2. Okey, nampaknya semua tak dapat jawapan ni. Okey, tapi kita tengok. Yang pertama, y kurang daripada negatif 4. Kalau kurang daripada negatif 4, jawapan dia 2. 2 tu lebih besar daripada 4. So A salah. Yang B ni, y kurang daripada negatif 1. Dibagi y dia negatif 2. Bermaksud negatif 2 lagi kecil daripada negatif 1. Kalau letak kat sini negatif 2 kurang daripada negatif 1. Betul tak semua? Betul tak? Kalau seletak yang ni, betul tak yang saya tulis ni? Betul. Betul lah, sebab negatif 2 lagi kecil daripada negatif 1. Okey. Boleh faham nombor 21? Saya nak pergi ke nombor 22 pula. Boleh Boleh. Boleh. Okey, antara ketaksamaan yang berikut, yang manakah mewakili rantau yang berlorek? Okey. So, mudah je. Korang kena pastikan pindahkan, tinggalkan y sahaja. Dia jadi macam ni. Okey, kalau korang pindahkan y kat sini, x tolak 2 y. Sebab y korang pindah ke sana. So y lagi besar daripada x tolak 2. Masalahnya kat soalan x tambah 2. Jadi yang A ni salah. Okey. Tengok yang B pula. Okey. X tolak y kurang daripada negatif 2. Okey. So
So, pindahkan negatif 2 ni ke kiri, Y ni ke kanan. So, X tambah 2. Okay, sini Y. Jadi, kalau kita terbalikkan balik, Y lebih besar daripada X tambah 2. Okay, sama dengan atas punya persamaan dia. Okay, sekarang ni kalau korang tengok kawasan yang berlorek ni, dia berada di atas. Kalau dia berada di atas, maksudnya dia lebih besar. Dan dia garis putus-putus. Kalau garis putus-putus, tak ada sama dengan macam ni. Tak ada double sama dengan macam ni. So, jawapan dia adalah B. Okey, ada nak tanya apa-apa untuk soalan nombor 22? Tak ada. Tak ada Okey, tak ada. Saya teruskan lagi nombor 23. Okey. Raja 5 menunjukkan graf bagi suatu sistem ketaksamaan linear. Antara rantau A, B, C dan D, yang manakah memuaskan ketaksamaan? Okey. Ada 3 ketaksamaan kat situ. Yang pertama dia bagi Y lebih besar daripada negatif X tambah 4. Okey, negatif X tambah 4. Lepas tu tak ada sama dengan ni. Lebih besar. Lebih besar maksudnya berada di atas. Jadi A dengan D dah salah. Okey, seterusnya. Y lebih besar atau sama dengan X. Okey, yang ni. Lebih besar berada di atas. Okey. Seterusnya. Y kurang atau sama dengan 4. Okey, kat sini. Okey, so kita lorekkan kawasan ni. Okey, soalan pada korang. Yang manakah kawasan yang dilorek 3 kali? Yang manakah kawasan yang dilorek oleh 3 warna? B. A ke? Cuba tengok betul. B. B. Jawapan dia. Okey, jawapan dia adalah B. Tengok ada 3 warna kat situ sebab tu cara buat dia ialah lorek 3 kali. Lorek setiap satu tu. Korang akan nampaklah nanti jawapan dia. Okey. Seterusnya nombor 23. Saya nak tanya. Jap. Yang soalan tadi Alright. Okey, apa soalan dia? Yang tadi yang Y kurang daripada atau sama dengan 4 tu bukan yang kat garis 4 tu Kat Y, alamak. Baliklah. Okay, nasib baik dia orang betulkan salah lah. Dekat sini. Tapi kawasan yang dilorekkan 3 kali tetap B kan? Betul okey. Nasib baik. Okey, thank you Iman salah tadi. Alright, nombor 24. Sebuah kilang menghasilkan 2 jenis kasut sukan. Ada 2 jenis kasut sukan. Okey, maksudnya kita ada kasut sukan jenama X adalah untuk kanak-kanak dan kasut sukan jenama Y adalah untuk orang dewasa. Syarat-syarat pengeluaran kedua-dua jenis kasut sukan dalam tempoh seminggu adalah seperti berikut. Okey, maksudnya pengeluaran maksimum dia paling banyak 500. Paling banyak 500. Bermaksud dia kena pakai tanda ni. Paling banyak 500. Maksimum. Jadi jawapan dia adalah mana satu jawapan yang menggunakan tanda berkenaan? D, sir. D.
Okey, betul semua? Ada siapa-siapa membantah jawapan Sir? Jawapan saya. Jawapan okey, jawapan Syarul. Hello. Tak ada, Betul tak ada. maksimum tanda dia yang tu Okey, kalau tidak kita kena rujuk buku balik. Okey. Okey, nombor 25. Menunjukkan graf masa bagi seorang penunggang motosikal yang bergerak dari bandar O ke bandar R. Okey. Nyatakan masa penunggang itu berhenti dalam perjalanannya. Okey, kalau korang tengok, kawasan dia berhenti adalah di sini, PQ. Jadi tempoh masa jadi 75 tolakkan dengan 60. Jawapannya dia berhenti berapa minit? 15 minit. 15. So jawapan dia adalah A. Ya ke A? Jeng jeng jeng. Sebab dalam bahasa Inggeris ditulis dalam hours. Tapi kat sini minit. Alamak. Yang mana kita nak ikut ni? Okey, mana boleh. Kalau dalam jam, kita kena buat 15/60. Kalau 15/60, jawapan korang dalam perpuluhan atau pecahan lah. Okey, so ada kesalahan lah kat sini sepatutnya jawapannya kena bagi dalam, kalau nak dalam jam, sama ada perpuluhan ataupun dalam pecahan. Alright, okey. Boleh faham soalan ni? Boleh. Sebab bahasa Melayu dia tak tulis. Boleh. Alright. Jom. Nombor 26. Nampak ni yang kita belajar itu kan. So soalan dia macam ni lah. Okey. Okey. Tunjukkan satu zarah dari titik O ke titik P bergerak sejauh 50 meter. Bergerak sejauh 50 meter dan kembali semula ke titik dalam T saat. Okey. Itu kan laju purata, zarah itu bagi keseluruhan perjalanan. Okey, kalau dia minta laju, formula laju kalau sesaran lain. Laju sama dengan jarak bagi masa. Dalam sains topik sains pun ada, dalam fizik pun ada. Kalau seminta hal laju, dia pakai formula apa Jarak tu kena ganti dengan apa Hal laju? Sesaran. Okey, nanti minggu depan kita nak gabung lagi sekali kelas sains Okey, kelas sains dengan sains form 5. Budak sains form 4 nanti akan gabung dengan nanti budak sains form 4 akan gabung dengan kimia form 4. Tunggu je lah. Nanti teacher bagi tahu. Yang tu teacher ajar Alright. Okey. Kalau yang ni dia pergi 50 meter. Balik pun 50 meter. Jadi jumlah jarak dia adalah 100 meter. Masa dia bagi 7. Dia tukar kepada saat lah. Kalau 7 minit nak tukar kepada saat, kita darab 60. Macam sekolah rendah dahulu. Masa sekolah-sekolah rendah dahulu. So bahagikan dengan 420 saat. Okey, tolong kira dapat berapa? Alright, 0.24 meter per saat. Okey. Betul ke sekolah menengah Teluk cuti hari Selasa minggu depan? Betul. Betul? Ada. Korang dah tahu ke kumpulan A, kumpulan B? Gile?
Dah. Dah tahu siapa kumpulan A budak teluk? Dah. Apa ni babitkan bola oleh out ni siapa ni? Hafiz Zakual lah ni. Dah tahu dah siapa kumpulan A, untunglah sekolah sehari je. Tahu dah. Oh, Amai kumpulan A ke ni? Saya B. Syarul, dia Syarul budak Samta biar B lah kot. Korang kan orang baik-baik. Korang kan tak sambut Deepavali. Kan? Bagilah budak teluk sambut Deepavali. Afi dan sambut, Afi Aiman dia nak sambut, Ana Nabila, Asya, Farisha ni nak sambut, Aifa, Iman Nadira, Imran. Ni yang oleh out ni Hafiz Zakuan memanglah dia memang paling suka sambut Deepavali. Okey. Baik. Oleh out ni Hafiz Zakuan ke? Dia ni tak ada ni. Saya. Daniel. Sal, kau ni peminat MU ke? Ya. Okey. Alright. Tak apa. Terdiam budak-budak Samta. Okey. Jom. Kadar perubahan hal laju. Okey. Ini kalau budak-budak fizik pada tahu ni. Kadar perubahan hal laju sama dengan apa? Kadar perubahan hal laju sama dengan apa? Daniel, kalau kau tahu kadar perubahan hal laju sama dengan apa, oleh shoot out. Kadar perubahan laju. Sama juga dengan kadar perubahan hal laju. Takkan seorang pun tak tahu, budak sains pun tak tahu. Ya, Iman. Pecutan. Pecutan. Dia nak tanya pecutan. Okey, kalau dia nak tanya pecutan dalam 10 saat terakhir ataupun last 10 minutes, di sini 2 titik ni. Jadi korang kena buat, kalau sekata kena cari pecutan, korang kena cari apa dulu pada titik yang berkenaan? Titik RS tu kena buat apa dulu? Siapa ingat? Alah, takkan nak buka sekolah ni terlupa. Nak buat apa? Baik. Dah, oleh out keluar pula. Nak buat apa titik tu? Tambah bagi. Tambah bagi? Apa tu? Cari kecerunan. Cari kecerunan. Sebelum cari kecerunan kita nak buat apa? Tulis koordinat 50, 80, lepas tu 35, 35. Okey, ni jadi X2, Y2. Ni jadi X1, Y1. Okey, bermaksud kita kena cari kecerunan. Okey, senak orang yang nama dia bawah sekali buat soalan ni. Siapalah nama dia yang bawah sekali? Boleh buat tak? Siapalah nama dia yang bawah sekali tu? Syami. Boleh buat tak Syami? Oh, dia tak ngaku nama dia bawah sekali.
Boleh. Okey, sila buat kecerunan. Apa dia formula kecerunan? Adakah korang dah nyanyok? Let's see. Okey, jawapan dia adalah 3. Okey, saya stop kejap sebab azan, nanti kita sambung balik. Jangan pergi mana-mana. Okey, jom kita sambung balik. Okey, kita nak cari apa nilai T. So, dia bagi kat sini laju purata. Okey, laju purata dia, laju purata formula dia adalah jumlah jarak bagi dengan masa, jumlah masa lah. Okey, laju purata dia bagi 42.3. Okey, jumlah jarak kalau korang tengok kat situ ada A,
B dengan C. Bermakna A tambah B tambah C. Barulah kita dah bagikan dengan masa iaitu T. Okey. So, apa yang korang perlu buat sekarang ni, korang kena cari luas untuk setiap satu tu. Kalau A tu, bentuk dia adalah trapezium. Okay, tolong tengok betul-betul. Right. Okey. Yang ni 0.2. Yang ni 60. Yang ni 20. Okey, jadi nak cari luas dia 1/2 darabkan dengan 60 tambahkan dengan 20 darabkan dengan tinggi dia iaitu 0.2. Okey, dalam jam Okey. Okey, yang Syarul tolong kira yang A. Yang A yang mana? Oh, yang tu Kira je, saya dah buat jangan kira dah tu. Kau tinggal kira je. Satu, yang daripada 1/2 tu 1/2 dalam kurungan tu. 60 tambah 20, lepas tu 0.2. Jangan lupa kurungan. Okey. Ini Okey, 0.1. kejap Ini 40. Ini 60. Bermakna 1/2 darab 60. Okey, 60 Sintek tambah error. sintek error. Cuba tekan betul-betul. 0.1. Tak apa, kau buat satu-satu lah. Sintek error juga. Biar betul. Irfan, kira yang B, Irfan. Jawapannya 8. Yang kau punya 8. Irfan, B, 8. Irfan. Irfan. Kalau yang B 5. Baik. Yang B 5. Betul ya? Semua dapat 5, betul Yang C. Yang C ni dia sebab ada T tolak 30, jadi 40 darab T tolak 30. Jadi kena ringkaskan sahaja kat sini. So dapat 40 darab T tolak 1200. Betul ke 40 darab 30 1200? Betul. Ya. Kenapa 30? Kenapa? 30. Kenapa 30? Mana 30? 0.3 ke 30 ke? Oh, 0.3. Apalah yang semengarut ni. Okey, kejap. Saya betulkan balik Okey, 0.3. Okey, yang ni darab. Ini darab 40 darab 0.3 berapa? 12. 12 Alright, jadi kita tambahkan semua tu. A tambah B tambah C. Jadi kita dapat 8 tambah 5 tambahkan dengan 40 T tolak 12. Okey. So 40 T. Okey, yang nombor ni tolong selesaikan berapa dapat?
Yang mana sir? 8 tambah 5 tolak 12. 8 tambah 5. 1. 8. 1. 1 Alright. Okey, jadi yang ni kita bawa naik atas, dia akan jadi 42.3 sama dengan 40T tambah 1. Okey, pindahkan 40 ni ke sebelah. Sebab ni kan T tadi kan. Okey, jadi 42.3T tolak 40. Okey, sama dengan 1. Jadi korang, ni 40T sorry. So ni 2.3T lah. Sama dengan 1. So T sama dengan 1 bahagi 2.3. Okey, cuba kira dapat berapa? 0.43. 0.43. Jadi jawapan terdekat dia adalah 0.4. Okey, nampak cuba tengok. Soalan ni antara yang favorite lah. Kalau dalam SPM, okey, saya highlightkan kat sini lah sebagi 3 star. Okey, bermakna korang kena study balik macam mana nak buat dia. Favorite memang sentiasa ada dalam SPM. Sama ada paper 1 ataupun paper 2. Okey. Kalau lepas-lepas saya tengok banyak kat paper 2 lah. Okey, tengok tolong fahamkan. Nanti apa-apa boleh tanya saya Okey. Yang manakah mempunyai julat yang terbesar? Antara A, B, C dengan D. Okey, julat yang terbesar adalah nilai yang terbesar tolakkan dengan nilai yang kecil dan memberikan jawapan yang paling besar. Yang mana satu? A korang dapat 52, betul tak? A. Betul tak? A 52. 69 tolak 17. Betul. Betul. B 65 tolak 17. 45 tolak 17, 52. 48. 48. 48. Okey, yang ni 84 tolak 37. 84 tolak 37. 47. 47. Yang ni 80 tolak 27. Sekejap, 67. 53. 53. So, jawapan yang paling besar ialah D. Okey, jangan lupa macam mana nak cari julat. Alright. Okey, 30. Kita nak cari sisihan PRY. Okey, sebelum kita cari sisihan PRY, kita kena cari min dan hasil tambah kuasa 2. Banyak ni kerja ni. Okey, nanti saya minta tolonglah korang tolong sama-sama kira dengan saya. Alright. Okay, yang pertama kita nak kira min. Iaitu 100 tambah 105 tambah 93 tambah 42 tambah 13. Ada 1, 2, 3, 5 data. Okey. Iman, tolong kira Iman Nadira. Min. Okey, lepas tu saya nak cari hasil tambah kuasa 2. 100 kuasa 2 tambah
105 kuasa 2 tambah 93 kuasa 2 tambah 42 kuasa 2 tambah 13 kuasa 2. Okey, jawapan dia berapa? Okey, Haifa, tolong kira yang hasil tambah kuasa 2 tu. Yang min tu dapat 70.6. 70.6. Okey, Haifa, tolong tambah hasil tambah kuasa 2 tu. Okey, nanti kita nak cari, kita akan dapat variance dulu nanti. Formula dia adalah yang ini. Tolakkan dengan min kuasa 2. Okey. Haifa dapat belum? 31,607. Okey, 31,607. Okey. N tu apa? N tu adalah bilangan data, betul tak? Bilangan data kan 5. Okey. Betul, ada 5. Tolakkan dengan 70.6 kuasa 2. Jom tekan kalkulator sama-sama, dapat berapa? Jawapannya 26,600. Baik. 26,662.64. Ha? Saya dapat lain ni. Oh, lupa nak bagi. Kena bahagi 5 dulu. Tekan bahagi 5 dulu. Lain-lain, ada orang lain? Tolak dengan 7. Tak dapat rasa. Memang belum dapat jawapan lagi. Dah dapat. Oh, belum 300. 1,337. 100,300 37. 37.04. Sebab ini variance dia nak CCN PY. CCN PY korang kena puncakan jawapan. Dapat berapa? Punca Puncakan. 36.5. 6.57. 36.57. So jawapan dia adalah A. Okey, setakat ni kalau korang tengok, satu-satu soalan tu adalah senang. Okey, tak apa, kita baru set pertama PSLE tahun. Okey, nanti saya cuba lagi. Nanti untuk next, hari ni kita habiskan dulu paper 1. Untuk next slide kita nak buat paper 2 pula. Saya dah ada, nanti saya bagi siap-siap. Okey. Okey, ada soalan nak tanya? Untuk nombor 30? Tak ada. Ada semua okey Okay. Tak okey cakap tak okey. Okey. Right, let's go. Okay, julat antara kuartil dan sisian PY bagi suatu set data ialah 3 dan 1.8 masing-masing. Hitung julat antara kuartil dan variance yang baru jika setiap cerapan dalam set tersebut didarab dengan 3. Didarab dengan 3. Okey. Kalau didarab dengan 3, mudah sahaja. Jawapan tu korang hanya perlu darabkan dengan 3. Kejap. Julat antara kuartil dan sisian PY bagi satu set ialah 3 dan 1.8. Okey, 3. Okey, soalan ni bagi tu sekejap. 1.8. 3.24. Sekejap.
Julat sisian piawai. Okey, sisian piawai. Oh, soalan ni bagi variance, jawapan ni bagi variance pula. Okey. Kalau sisian piawai dibagi julat antar kuartil 3. Lepas tu sisian piawai dibagi 1.8. Korang kena kuasa 2 dululah 1.8 tu. Okey, 1.8 kuasa 2 korang dapat 3.24. Okey, kejap. Okey, kalau tak salah set, nanti korang boleh rujuk balik. Julat antar kuartil, kalau didarab, korang kena darabkan dengan 3. So, korang dapat 9. Okey, so A dengan B dah salah. Okey. Untuk yang soalan yang variance ni, dia nak sisian piawai tu yang kena darab. Kalau dia bagi sisian piawai kita 1.8, so kalau kata di setiap data didarab dengan 3, so korang darab dengan 3 dulu. 1.8 darab 3 dapat berapa? RM5.4. Okey, kita dapat 5.4. Okey. Kalau variance, kita kena puncakan jawapan. Kan, untuk dapatkan sisian piawai. Okey, baru kita dapat sisian piawai. Puncakan. Dan kalau kita daripada sisian piawai nak ke variance, bermakna 5.8 tu korang kena kuasakan dengan 2. Dapat berapa? 5.8 kuasa 2? 5.4, sorry. 5.4 kan? 5.4 kuasa 2 dapat berapa? 29.16. Ya, 29.16. Jadi jawapan dia adalah D. Okey. Ingat soalan ni julat antar kuartil dengan sisian piawai tu yang kena darab 3. Tetapi kalau dia nak minta variance, korang kena kuasakan 2 lah. Untuk sisian piawai tu kuasakan 2 baru dapat jawapan. Okey, boleh saya teruskan? Boleh. Okay. Okey. Siap. Saya double check balik. Nama ada lagi ni yang belum masuk ni. Okey, tengok nombor 32 Okey, satu set data mengandungi 20 nombor. Min dan sesian piawai bagi nombor-nombor ini adalah 9 dan 2 masing-masing. Okey, sekarang ni suruh cari hasil tambah kuasa 2. Okey, kalau min tu adalah min 9 sama dengan, ini hasil tambah 20 nombor. Okey, 20 nombor. Bahagikan dengan
20 sebab 20 nombor. So barulah korang dapat min. Jadi kalau korang nak dapatkan jumlah untuk 20 nombor tu, 20 kalikan dengan 9. Jadi korang akan dapat 1800. Jumlah hasil tambah 20 nombor tu adalah 1800. Hasil tambah 20 nombor tu. Okey, tapi saya rasa macam kita tak perlukan yang ni sebab sisian piawai sama dengan punca kuasa 2 hasil tambah kuasa 2 bahagikan dengan bilangan data tolakkan dengan min kuasa 2. Okey. Dia bagi sisian piawai dia adalah 2. Okey, pindahkan punca ke sebelah jadi 2 kuasa 2 lah. Okey, hasil tambah kuasa 2. Bilangan data adalah 20. Min dia adalah 9. Okey, ringkaskan 4 sama dengan 9 kuasa 2, 81. Okey, kita dapat negatif ya. Okey, negatif 4 tambah 81 sama dengan hasil tambah kuasa 2 per 20. 85 darabkan dengan 20. So korang akan dapat hasil tambah kuasa 2. Okey, tolong kira 85 darab 20 dapat berapa? Tujuh. Ya, jawapan dia adalah 1700. Okey, nampak tak? Setakat ni untuk soalan yang berkaitan dengan sukatan kecenderungan memusat ni, soalan dia sangat-sangat bergantung dengan formula. Kan? Janganlah korang tanya sir, macam mana? Kenapa sir boleh? Mana sir dapat formula tu? Tak. Sir akan jawab, formula tu jatuh daripada langit. Okey? Kena cuba ingat. Tapi korang jangan risau. Biasanya dia akan bagi kat muka surat depan. Jom tengok jap. Kita tengok jap formula tu. Kat mana betul tak ada kat muka surat depan. Tu dia. Soalan sukatan. Sukatan kecenderungan memusat. Tu. Tapi tak samalah dengan formula yang saya gunakan ni. Nampak? Okey. So ada dekat muka surat depan. Jadi korang kena tahu yang mana satu soalan yang berkaitan dengan sisian piawai yang dikendaki yang saya gunakan tadi. Sir korang jangan tanya sir lah sebab sir memang dah ingat daripada sir belajar dulu masa form 4. Sir punya form 4 dulu tahun 1998. Berapa puluh tahun dah saya ingat formula. Okey. Ulang tiap-tiap tahun dah ingat. Okey. Alright. Kan macam seorang kawan kita tu lah tak lupa tempat makanan dia untuk setiap malam. Betul kan? Okay. Alright, seterusnya. Antara mengikut tentukan perancangan kewangan yang memantau konsep SMART. Okey, yang ni bab ni saya tak berapa gemar sangat sebab dia bab baru lagi. Yang mana yang mematuhi konsep SMART? Okey, korang nak pilih jawapan yang mana ni? Okey, kita kajilah setiap satu. A. K. Dulu masa zaman sekolah ada kawan saya nama K. Okey, adalah nama penuh dia. Okey, menyimpan RM1,000 sebulan daripada gajinya yang berjumlah RM4,000 untuk membeli sebuah telefon bimbit berharga RM3,000 dalam masa 3 bulan. Dia simpan RM1,000 untuk beli telefon bimbit yang harga RM3,000 dalam tempoh 3 bulan. Tercapai tak hasrat dia untuk membeli handphone yang berharga RM3,000 tu? Capai tak target dia nak beli handphone harga RM3,000 tu?
Sampai. Capai kan? Dia ada gaji 4,000. Boleh ke dia simpan 1,000 sebulan? Boleh. Boleh. Okey, macam mematuhi konsep SMART. Okey, kita tengok B. Joe menyimpan sebahagian kecil daripada gaji bulanannya untuk membeli sebuah komputer riba yang berharga 1,500 pada hujung minggu ni. Berapa harga komputer tu? Berapa gaji bulanan dia? So, patuh tak konsep SMART? Macam tak cukup maklumat kan? Betul. Jadi B ni salah sebab tak cukup maklumat kat situ. Zainal berminat untuk membeli sebuah motosikal berharga RM11,000. Oh, ini motosikal baru ni. Apa motosikal baru? 190 apa tu? 190 Yamaha tu. Hafiz Zakuan kan tahu mana-mana motor ni. Okey, tengah upload. Bukan motor baru kan 190. Oh, korang ni suci betul lah tak tahu nama motor ni. Okey. So, ini pun cukup tak maklumat dia. Gaji bulanan Zainal dia tak dia bagi kat sini. Gaji bulanan dia. Ada tak bagi gaji bulanan dia? Tak ada. Tak ada. Tidak mematuhi konsep SMART. Ravi menyimpan RM200 daripada RM3,500 gaji bulanannya untuk membayar wang pendahuluan kereta baharunya berjumlah RM4,800 dalam tempoh 2 tahun akan datang. Okey, 2 tahun ada 24 bulan. Kalikan dengan RM200. Okey. So, 208, 4,800. Macam boleh juga. Okey. So, antara A dengan D, yang manakah yang mematuhi konsep SMART? Dua-dua ada target 2 tahun. Okey. Membayar wang pendahuluan kereta berjumlah. Okey. Dalam tempoh 2 tahun akan datang. Over the next 2 years. Yang mana yang mematuhi, yang paling tepat untuk mematuhi konsep SMART ni? Sebab A dengan D ni hampir sama jawapan dia. Dua-dua bagi gaji. Okey. Dua-dua bagi harga barang, tetapi yang bawah tu dia punya bayaran pendahuluan kereta. Okey. Kalau pilih jawapan yang A lah. Sebab jawapan yang A ni dia beli handphone tu, bukan pendahuluan. Dia membeli barang berkenaan dalam tempoh 3 bulan. Ni dalam tempoh 2 tahun akan datang. Okey, macam tak jelas kat sini berapa tahun, 2 tahun akan datang. Okey, ada siapa-siapa bantah jawapan A, sir? Ada cadangan lain? Tak ada. Tak ada, korang terima je. Saya tak berapa ni dengan D ni sebab dalam tempoh 2 tahun ni banyak kemungkinan boleh berlaku sebab kereta tu dia boleh bertukar. Bertukar bukan kereta tu mungkin kereta yang sama. Sebab kereta dalam tempoh setahun atau 2 tahun ni dia boleh jadi facelift yang berbeza. Facelift yang berbeza. Contohnya kereta Proton apa contohnya kalau tak salah kat rumah Daniel ada Iris warna putih betul Daniel? Daniel? Okey, dia kerik-kerik.
Betul Daniel? Oh, Daniel tak nak ngaku, tak apalah. Oh, nak pakai kereta siapa ni? Nak Ya. bagi contoh. Okey Daniel akhirnya menjawab. Okey. Daniel nak tanya kereta Iris yang ayah beli tu, dia boleh bercakap tak dia punya sistem audio tu? Kalau kita cakap, hey Proton, boleh cakap tak? Tak. Tak kan? Okey. Masa ayah Daniel beli kereta tu, sekarang ni Proton Iris yang selepas dalam tempoh 2 hingga 3 tahun, Proton Iris dia punya sistem audio dia yang ada yang dah boleh bercakap. Hey Proton, start your engine. Dia pun start. Hey Proton, dia suruh buka tingkap. Dia pun buka tingkap. Janganlah korang suruh, hey Proton, saya nak makan burger. Memanglah dia tak boleh bagi burger. Okey. So dia ada perubahan dalam tempoh 2 tahun. Kalau handphone dalam tempoh 3 bulan sesuai lah. Tapi kalau korang simpan duit nak beli handphone dalam tempoh 2 tahun, sangat tidak sesuai. Sebab iPhone pun dah jadi iPhone yang berapa dah. Okey? Alright. Okey, nombor 34. Catatan ringkas pelan kewangan Jack Fur. Jack Fur. Jack Fur ni macam pernah dengar cerita tu. Cerita apa nama Jack Fur ni? Jack Fur. Korang tak pernah tengok ke? Jack Fur. Jack Sparrow tahu tu. Jack Sparrow. Alah cerita kat TV3 tu yang si Laila panggil Jack Fur. Kampung people je. Kampung people. Alah korang ni. Takkanlah korang duduk rumah punya lama tak tengok drama-drama. Saya dah hafal lah habis semua hafal. Okey. So Jack Fur ni dia menyimpan 10% daripada jumlah pendapatannya serta 150 untuk jana kecemasan. Hintukan pendapatan Jack Fur lebih. Okey, sekarang ni apa yang korang kena buat, gaji bulanan dia tolak dengan semua bawah ni. Ada baki berapa? Tolong kira. Berapa baki dia? Oh, Elong, sorry Elong kena tambah ni tambah 2 ni tambah, sorry. Lain tolak. Baki 880. 880. Okey, dia ada 880. Okey, lepas tu dia ambil 10% daripada pendapatan dia. Kalau 10%, 10 per 100 darabkan dengan RM880, potong kosong, potong kosong. Maksudnya RM88 lah. Okey, tolakkan dengan RM88, tolakkan dengan RM150. Okey, berapa? Berapa baki? Oh, sorry. Bukan 88 Kejap. Kejap ya, silap ni. 10% daripada gaji dia iaitu total income. Total income dia jadi 3750. Kat sini 3750. Okey. Potong. So 375. Okey, dia punya
Menyimpan. Dia simpan RM375. Okey, tolong tolak dapat berapa? RM355. 355. Jawapan dia adalah A. Kita panggil pendapatan lebihan Jackper. Okey. Alright. Nombor 35. Oh, tu dia. Tu dia akaun Betul lah Hafiz, akaun dah ni. Siapa budak akaun ni? Hafiz. Apa ni budak Samta pun akaun ni. Syami Syami dengan Paris. Ya. Akaun lah ni. Pun kira lah betul tak? Akaun ni, korang belajar masa sekolah, korang nampak susah tau. Tapi nanti korang masuk diploma, ataupun korang masuk matrikulasi, akaun tu jadi senang. Tak apalah, hadap dah dulu. Nanti korang tengoklah apa saya cakap ni. Sebab budak-budak tu selesa, lepas dia sama belajar tu, dia perform pula. Tu sepelik tu kan. Masa sekolah, akaun dapat C je. Masa masuk belajar diploma ke matrik, akaun boleh pula dapat A. Okay. Jadi susah dia masa peringkat sekolah je. Okay, so gaji bulanan, pendapatan PSC, jumlah pendapatan bulanan, tolak simpanan dan dana kecemasan. Okay, gaji bulanan dia 2,900 tambah 500. 1,900 tambah 900. 1,900 tambah 500. So 3,400 tolak simpanan kecemasan tinggal 3,400. Lepas tu pembelanjaan bulanan dia, pinjaman perumahan 1,500, pinjaman kereta 550, dah tolak, so tinggal 2,050. Okey, lepas tu pembelanjaan tidak tetap setiap bulan, ada makanan dan minuman RM700, petrol RM300, bil utility RM220. So baki pembelanjaan tidak tetap bulanan dia adalah RM220. Antara pernyataan yang berikut, yang manakah benar mengenai aliran tunai Puan Nadira? Aliran tunai positif sebanyak positif ke negatif? Okey, jom kita kira. 3,400 korang tolakkan dengan 2050, korang tolakkan dengan 1220. Okey, tolong tolak. Ni tolak ni. Lepas tu tolak ni. Tolong kira, dapat berapa? Dapat berapa ya? Budak-budak akaun? Budak akaun yo. 130. RM130. Positif ke negatif Syami? Positif ke negatif Syami? Hasil tolak tadi positif ke negatif? Positif. Positif. Bermaksud aliran tunai dia negatif ke positif? Negatif ke positif aliran tunai dia? Jawapan tadi positif kan? Bermaksud aliran tunai dia adalah positif. Okey, semua fahamlah macam mana kira dia ni? Faham. Okey. Alright, kalau akaun ni ada lagi macam-macam dia belajar Okey, dulu masa zaman sekolah menengah form 1, form 2, form 3 pun ada belajar akaun. Subjek KH. Saya tak tahu zaman korang ada lagi ke tidak KH tu. Okey. So kita tengok nombor 36.
Hasrizam ingin membeli sebuah rumah yang berharga 350,000 dengan bayaran muka sebanyak 10% dalam tempoh 3 tahun dari sekarang. Alright, rumah boleh kalau dia nak kumpul duit. Itu kan simpanan bulanan yang perlu disimpan oleh Hasrizam bagi mencapai matlamat perbelanjaan dia. Okey, apa korang perlu buat? Korang ambil dulu 10 perkan dengan 100 kalikan dengan 350,000. Nak beli rumah ni memang kena simpan duit daripada awal. Okey. Jadi bila korang darab, korang akan dapat 35,000. Alright, 35,000. Dia nak simpan dalam tempoh 3 tahun. 3 tahun sama dengan 36 bulan. Jadi 35,000 bahagikan dengan 36 bulan. Okey, tolong bahagi dapat berapa? $97.2. Maksudnya 972.222. dalam tempoh 3 tahun ni dia kena simpan RM972.22 selama 3 tahun semata-mata hanya untuk deposit rumah 10%. Okey, itu deposit rumah Okey, saya cerita sikit, sepatutnya yang benda ni cerita masa form 3, saya dah cerita sikitlah. Okey, bila kita beli rumah dia bukan setakat deposit saja kita kena bayar deposit 10% tu. Okey, deposit 10%. Kita juga kena bayar lawyer. Lawyer punya perkhidmatan. Okey, perkhidmatan lawyer ni lawyer yang menguruskan rumah kita lah. Tengoklah. Kalau baru first time beli rumah bawah 10,000 dia dapat dah. Kalau dah 2 kali beli rumah dah lebih daripada 10,000. Okey. Dia lawyer ni, lawyer yang mewakili kita dan ada satu lawyer lagi dia mewakili bank. Okey. Macam contoh kalau kita pinjam duit daripada bank, lawyer tu mewakili bank. Jadi ada 2 lawyer lah. Tapi boleh juga lawyer yang sama mewakili kita dan mewakili bank. Okey, itu maklumat yang saya kongsikan sikit dalam cerita pembelian rumah ni. Dia tak sama dengan kalau kita buat rumah kat kampung macam kat sini banyak orang buat rumah. Buat rumah ni cerita lain pula. Okey. Okey, nombor 37. Ni kebarangkalian. Okey, kebarangkalian kalau korang ingat kali terakhir korang belajar selain daripada masa form 4, korang juga ada belajar masa form 2. Masa form 2. Kan masa form 2 ingat tak Syami? Syami, Faris Daniel, Afi, Aiman, ingat tak masa form 2 kan? Masa kelas malam tu. Okey. Alright, sebuah kotak mengandungi 15 guli merah. Okey, guli merah dia ada 15. Tengok, kalau korang ingat masa korang form 2, sebuah jalan kerja masa yang sama. Lepas tu beberapa guli hijau yang kita tak tahu berapa jumlah dia. Okey, sebiji guli dipilih secara awak daripada kotak itu dan kebarangkalian mendapat guli berwarna merah adalah 15. Sorry, bukan 15. 5/19. Kalau kebarangkalian mendapat guli merah 5/19, kebarangkalian mendapat guli hijau berapa per 19? Nak cukupkan 19. Berapa? 14/19. Alright, 14/19. Siapa ingat masa sahaja masa form 2 macam ni lah, sebiji saja ni. Okey, senang je. 5 kali berapa dapat 15? 3. 3. So, 14 kali 3 dapat? 42. 42. Itulah jawapan dia untuk guli hijau.
Sebiji masa form 2. Cara 2 tahun yang lepas, 3 tahun yang lepas. Tengok cara masih sama. Korang ingat ke tidak ni yang tuition dengan saya daripada form 2 ni ramai ni. Okey. Terdapat sejumlah 56 peserta dalam sebuah pertandingan. 12 orang daripadanya adalah perempuan. Okey, perempuan ada 12, bermaksud lelaki 56, 44. Banyaknya lelaki. 44 betul Total dia 56. Okey, kemudian 37 daripada peserta lelaki menarik diri, tolak 37. Okey, 44 tolak 37 tinggal berapa ya? 7. Tinggal 7. Okey, perempuan masih lagi teguh. So jumlah jadi 19. Okey, soalannya. Peserta dipilih secara awak, nyatakan kebarangkalian peserta yang dipilih adalah lelaki. 7 per 19. Jawapan dia adalah A. Okey, nampak macam mana saya senaraikan dulu kebarangkalian dia. Okey. Seterusnya kita tengok nombor 39. Okey, dah nak habis. Ramai yang tak sabar nak habis ni. Okey. Jika satu titik dipilih secara awak dalam segitiga PQR, kebarangkalian titik itu berada dalam kawasan berlorek adalah 2/3. Diberi tinggi segitiga PQR, tinggi dia adalah 4 cm dan panjang PQ dia adalah 6 cm. Okey, kalau korang nak cari luas dia, 1/2 darab 4 darab 6. Okey, macam mana nak cari luas bentuk segitiga ni? Korang dah belajar masa form 1 lagi. Okey, semua kerik-kerik sebab tak berani. Okey, kalau kawasan yang berlorek 2/3, kawasan yang tak berlorek berapa per 3? 1/3. Alright, 1/3. Bermaksud nak cari kawasan yang tak berlorek 1/3. Darabkan dengan 12, jadi jawapannya adalah 4. Jawapan dia adalah A. Okey, nampak? Soalan dia senang. Korang kena baca dan fikir sikit je. Alright. Soalan nombor 40. Kebarangkalian lagi. Okey. Mengandungi 8 batang pen berwarna biru, biru 8 dan merah 1 batang. Jumlah dia 9 batang. 2 batang pen dipilih secara rawak 1 per 1 tanpa dikembalikan. Hitungkan kebarangkalian kedua-dua pen yang dipilih ialah warna biru. Okey. Ni kebarangkalian warna biru adalah 8 per 9. Kebarangkalian warna merah ialah 1 per 9. Kalau dia nak dua-dua batang pen tu warna biru macam ni. Cara buat dia. Warna biru tanpa dikembalikan. Caranya, yang pertama jadi 8 per 9. Yang kedua akan jadi 7 per 8. Kenapa? Sebab dia dah ambil 1 batang pen biru, jadi jumlah dia tinggal 7. Dia dah ambil 1 batang pen biru, jadi jumlah pen semua tinggal 8. Tu cara dia. Jadi korang darab 56
perkan dengan 72. Okey, tolong ringkaskan dapat berapa? 56 per 72. Tujuh per 9. Yeah, 7 per 9. Jawapan dia adalah D. Okey, ada siapa-siapa nak tanya soalan? Ini dijangka soalan-soalan macam ni lah untuk peksa akhir tahun korang yang sejangkakan pada tahun hadapan lah. Bulan 1 atau bulan 2. Ada siapa-siapa nak tanya? Saya Ya. tak faham yang 7 per 8. Okey. Saya terangkan semula. Okey. Patah balik. Okey. Ini kat sini tadi. Okey. Sekarang dia kata tanpa dikembalikan. Okey. Yang kedua, bila dia ambil satu, biru dia ambil satu. Dia ambil satu biru. So tinggal 7. Merah tak berubah sebab dia tak ambil pun merah. Okey, merah tetap 1. Jumlah dia jadi 8. Nampak? Sebab dia ada perkataan tanpa dikembalikan. Jadi jumlah biru akan berkurang 1. Jumlah merah masih kekal sama. Jumlah keseluruhan akan berkurang 1. Iaitu daripada 9 tolak 1 jadi 8. Okey. So kebarangkalian mendapat biru yang pertama 8 per 9. Kebarangkalian mendapat biru yang kedua daripada sini ialah 7 per 8. So dapat 56 per 72. Akhirnya dapat 7 per 9. Okey Daniel, boleh faham tak Daniel? Daniel, kena faham, kena ada perkataan tanpa dikembalikan. Kalau ada perkataan tanpa dikembalikan tu tolak warna yang dikendaki dengan jumlah asal. Tolak 1. Daniel? Faham. Alright. Okey, soalan ni antara soalan yang favorite yang sentiasa jumpa Okey, kalau korang buat salah pun boleh ada jawapan. Macam mana? Katalah kalau korang tak tolak. Korang buat 8 per 9 darab 8 per 9. Korang dapat 64 per 81. Kalau korang kecilkan, cuba korang kecilkan dapat berapa? Dapat berapa ya? Sama 7 per 9. 8 per 9 juga kan? Kan? Hello? 64 per 81 kecilkan dapat 8 per 9, betul tak? Ke salah tak? 8 ke 8, 64. Tak boleh kecil kan? Tak ada kecil kan sir? Tak ada kecilkan Oh, tak ada jawapan kat situ Okey, so bahaya kat sini dia macam contoh kalau ambil 89, 89 pun ada. So kena hati-hati jawapan yang salah pun ada di situ biasanya. Okey, itu saja untuk hari ini. Okey, itu untuk paper 1. Okey, sebelum kita berakhir, saya nak tunjukkan kertas 2 kat korang untuk minggu depan. Okay, saya nak tunjukkan kat korang adakah format dia sama macam format SPM yang lepas-lepas. Cuma topik dah berbeza format kita tak tahu lagi. Okey, ni paper tu nanti saya akan send kat korang, nanti korang boleh tengok. Nasihat saya buatlah awal kan, persiapan. Okey. Paper tu korang kena buat jalan kerja kalau korang tengok nampak nombor 1. Nombor 2, jalan kerja. Ada markah dia lebih besar pada markah yang tadi.
Okey. Ni semua dah belajar dah ni. Kan? 9, 10. Okey, section B, jawab semua soalan. Oh, banyak juga soalan dia. Okey, ada kertas graf tapi mungkin saya tak akan bincang semua sekali. Itu ada section C, kena pilih salah satu. Okey, tapi kita akan cuba buat semua Okey, so untuk minggu depan saya akan buat satu per satu. Bermakna saya akan buat section A dahulu. Jadi saya nak korang prepare untuk section A dahulu. Mungkin tak dapat nak siap habis dalam masa 1 jam setengah lah. Sebab soalan macam ni kan kena buat jalan kerja. Jadi saya minta prepare lah dulu, cuba buat. Okay, ingat ni persiapan korang untuk jika korang, saya rasa memang akan ada nanti peksa akhir tahun. Jadi saya nak buat persiapan untuk korang. Okay, ada apa-apa soalan nak tanya? Tak ada tak ada soalan nak tanya Sir, Ya. kek sedap. Okey. Ni teacher tanya teacher lah. Apa dia? Faris tanya teacher. Kek sedap. Yes, sir. Kau yang buat ke Faris? Dia yang hantar. Oh, dia hantar. Dia lagi sedap lah sebab kau hantar.